Menguruskan kematian bagi mereka yang beragama Islam adalah fardu kifayah. Namun wujud sekumpulan individu tidak bertanggungjawab mengaut keuntungan mengenakan caj yang tinggi dalam pengurusan jenazah, mengurus orang mati dijadikan satu perniagaan. Kelibat mereka yang digelar ulat jenazah itu dikesan sering berkeliaran di pekarangan bilik mayat mendekati waris yang ketika itu bingung dan dilanda kesedihan. Wartawan Izzati Rizan membongkar modus operandi mereka itu yang kononnya melakukan amal jariah di sekitar Lembah Kelang. Mendedahkan kepada Buletin TV9, waris mendakwa kesempatan itu diambil oleh individu yang tidak disangka dengan perwatakan baik. Kemunculan mereka di bilik forensik ketika kematian berlaku seolah-olah dapat menghidu peluang memperdaya mangsa. Bagi Baizura Tahari, 33 tahun, ditipu ulat jenazah adalah episod hitam buatnya dan keluarga. Dia diperdaya ulat jenazah sebanyak 2 kali, membabitkan kematian Allahyarham nenek dan ayahnya. Asalnya tidak mengetahui diri menjadi mangsa, namun cas yang berbeza, umpama cekik darah membuka pekung si pelaku. Lebih memerikkan, dia yang kehilangan pekerjaan ketika PKP terpaksa meminjam untuk membayar pengurusan jenazah berkenaan. Kita masa tu sebab KPD kan, so kita orang yang boleh ada dekat forensik tu 2 orang saja yang boleh datang untuk tuntut 2 orang. Kita keluar je daripada forensik tu ada seorang lelaki ni lah. Dia datang, dia offer lah, dia kata nak tawarkan untuk pengurusan jenazah ni kita bagi harga macam ni, semua sekali. Tapi tak jauh pun dia hantar dari hospital ke rumah tu tak sampai 10 km. Dakwanya terdapat beberapa perkhidmatan yang ditawarkan ulat jenazah kepadanya. Dari pakej pertama iaitu mandi dan kafan hingga pakej penuh ke liang lahat. Mangsa terkejut apabila caj bagi pakej lengkap dipilihnya mencecah RM4,500. Nasib sama dikongsi Ahmad Fahmi Izzuddin Ahmad, 23 tahun yang mendakwa ditipu untuk caj tayamum Allahyarham ibunya yang meninggal dunia akibat COVID-19 Ogos tahun lalu. Seorang individu yang dikatakan bergelar ustazah hadir di bilik mayat meminta bayaran perkhidmatan RM700. Lesap selepas menerima bayaran, yang ditinggalkan hanya resit kosong tanpa nama syarikat. Waktu tu ada dalam 3 family Melayu, 1 family India. Jadi time tu dapat tengok macam ada ustazah dengan ustaz. Dia duduk dekat luar daripada rumah mayat tu. Dia macam menunggu. Kita nampak dia, kita assume okay, dia ni mesti ustazah atau ustaz. Jadi sekali bila kita dah kabut-kabut nak uruskan apa semua, tiba-tiba baru dia datang. Dan kita okey, dia ustazah, sebelah dia cakap harga. Kegiatan sedemikian bukan hanya berlaku di hospital, tetapi ia didakwa turut dijadikan perniagaan membabitkan kariah masjid atau surau. Bila dah maklum dalam grup tu masjid beritahu ada kematian, pukul apa kita uruskan. Jadi saya secara tak langsung macam biasalah pagi saya datang, saya pun bantulah, bantu dengan Haji ni apa bantu. Datanglah ketua biru kematian ni. Tiba-tiba dia cakap, siapa panggil kau datang? Awak tercengang kat situ. Jadi terus saya cakap, jangan risau Ji, saya datang bukan nak duit. Jadi memang kita bukan datang ni untuk urus jenazah, ni bukan nak duit. Kita ni nak pahala semata-mata kerana Allah. Bab duit ni, contoh duit ni, dia dah orang kata, ni yang ni punya, ni punya, ni punya. Oh, nanti kalau orang ni masuk, tak dapat pula. Sedangkan orang tu tak ada niat pun kerana duit untuk buat sesuatu perkara tu. Harga alat mandi dan kafan bagi jenazah lelaki dan wanita dianggarkan berharga RM60 hingga RM70 sahaja. Manakala jika ditayamumkan, debu tayamum ini berharga RM30 hingga RM40 di pasaran, yakni boleh menyempurnakan sehingga 200 jenazah. Jadi persoalan saya, mengapa perlu ambil untung berlipat kali ganda dalam menyempurnakan ibadah fardu kifayah ini? Pihak unit kenderaan wen jenazah UKVJ yang menawarkan khidmat percuma bagi pengurusan jenazah mendedahkan terdapat lokasi yang menjadi lubuk golongan berkenaan yang dipercayai mendapat maklumat orang dalam.
Yang kami dapat aduan ni adalah di Lembah Kelang. 5 buah hospital yang terbesar, 5 buah hospital yang terbesar di Lembah Kelang. So mereka ni akan duduk, okey, saya boleh panggil benda ni adalah ulat-ulat. Ulat-ulat ni lah yang sangat yang kami nak cuba kalau boleh nak hapuskan. Okey, tapi benda tu itulah benda dah kebiasaan. Dah lama dah benda ni dah berlaku. Kru Buletin TV9 melakukan penyamaran ke lokasi yang dimaksudkan. Ternyata cas dikenakan cecah ribuan ringgit. Saya nak bawa balik Kelantan, bukan Lang Cepa. Kelantan? Masalah macam ni, saya ni private dah. Okey. Private mana upaya ni mahal. Biasa kalau saya ambil lah kan. Biasa dalam siap sekali mari kapan dan semayang nak hantar sana tu dalam 2,000 lebih Private ni maksudnya macam mana? Maksudnya bukan bawah hospital ke macam mana? Saya dulu konsultif hospital lah dulu. Dan saya memang ada buat perusahaan lah. Tapi kalau yang cik kelandak mana tu? Kalau cik dapat nombor telefon kawan cik lah. Macam ni lah, kalau cik macam tu saya boleh kurang lah harganya. Saya boleh tolak dalam 200 lagi lah. Lebih dalam 2,100 itulah. Ikuti siri kedua dalam Buletin TV9 esok. Juga versi penulisan dalam Akhbar Harian Metro. Izzati Rizal melaporkan.